Khurafat dalam perkahwinan di kalangan masyarakat Melayu Malaysia. Perkahwinan atau nikah dari segi bahasa bermaksud himpunan, pengumpulan, pencantuman atau akad. Istilah pula bermaksud suatu lafaz akad yang menghalalkan pergaulan antara lelaki dan perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin untuk mencapai kebahagiaan. Khurafat bermaksud kepercayaan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan agama Islam, sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan konsep tauhid dan syariat. Kurangnya pendidikan agama, ia menjadi punca utama berlakunya amalan khurafat kerana tanpa ilmu yang mendalam tentang agama akan menyebabkan berlakunya perbuatan yang terpesong dari akidah. Kepercayaan kepada perkara ajaib dan sakti ini adalah hasil budaya masyarakat Melayu yang terlalu terpengaruh dengan adat orang terdahulu tanpa merujuknya secara mendalam di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, upacara merenjes pada pengantin. Upacara bersanding boleh menimbulkan amalan khurafat kerana terdapat upacara merenjes pada pengantin dengan penggunaan beras kunyit, jampi mentera semasa berandam atau ketika mendirikan pelamin kononnya untuk menghalau hantu dan syaitan. Namun, hukumnya harus melakukan acara merenjes jika perbuatan itu hanya sekadar adat Melayu lama yang tidak membawa sebarang erti, kecuali ia hanya ingin menunjukkan tanda kegembiraan daripada ahli keluarga terdekat. Menurut Al-Quran, amalan persandingan juga tidak boleh melampau-lampau hingga menyebabkan pembaziran. Dan janganlah engkau memelanjakan hartamu dengan boros yang melampau. Surah Al-Isra ayat 26. Kedua, adat membaca jampi dan mantra. Ia dilakukan oleh segelintir masyarakat yang tidak hiraukan hukum Islam. Upacara membaca jampi dan mantra difahamkan bertujuan untuk memelihara majlis perkahwinan daripada sebarang bentuk pengacauan. Upacara tersebut mempunyai sedikit persamaan dengan amalan menabur beras kunyit. Amalan ini dianggap khurafat kerana kaedah yang dilakukan dengan menggunakan ayat mantra amat jauh terpesong dari ajaran Islam. Segala doa atau permintaan yang diinginkan perlulah memohon kepada Allah, iaitu dengan cara berdoa dan bukannya dengan cara membaca jampi atau mantra. Pertama, semasa merisik, wanita yang telah dipinang atau menjadi tunangan orang lain dilarang meminangnya kecuali jika diizinkan oleh peminang pertama atau tunangnya memutuskan pertunangan. Hukum syariat Islam berharta, keturunan yang baik, mempunyai paras rupa yang baik, beragama. Kedua, semasa meminang, Islam mengharuskan dua cara peminangan iaitu sama ada menghantar wakil atau meminang sendiri. Peminangan dalam Islam adalah merupakan satu adat untuk mencari dan mendapat persetujuan seorang wanita untuk dikahwini. Bahagian yang harus dilihat, muka dan kedua tapak tangan sahaja. Tiga, semasa akad nikah, sesuatu perkahwinan hendaklah terlebih dahulu menepati rukun nikah. Pertama, calon suami, kedua, calon isteri, tiga, wali, empat, dua orang saksi dan lima, lafaz ijab dan kabul. Islam mewajibkan pembayaran mas kahwin dari bakal suami kepada bakal isteri tidak terbatas nilainya mengikut kemampuan dan kadar bayaran mas kahwin di seluruh negeri di Malaysia. Keempat, semasa bersanding. Bersanding adalah budaya Melayu yang berasal dari budaya masyarakat India, bukan dari budaya Islam. Harus jika majlis persandingan tersebut dibuat secara tertutup di hadapan keluarga terdekat mahram. Kelima, semasa walimatul urus. Mengadakan upacara walimatul urus secara sederhana. Menjemput tetamu ke majlis walimah itu adalah sunat hukumnya. Menyahut jemputan itu adalah wajib selagi majlis itu tidak mengandungi unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah, syarak dan akhlak.
Semasa merisik, dikenali menengok dan dilaksanakan oleh keluarga pihak lelaki. Tujuan adat ini untuk memastikan bahawa gadis yang dihajati oleh seseorang lelaki itu masih belum berpunya. Adat ini juga bertujuan untuk menyelidik latar belakang si gadis. Pantun untuk merisik mula diperdengarkan oleh wakil dari pihak lelaki. Pihak lelaki akan memberikan sebentuk cincin tanya, berupa cincin belah rotan. Semasa meminang, penghantaran tanda daripada lelaki kepada anak dara yang bakal dikahwininya akan dilakukan melalui upacara bertunang. Tanda yang dihantar oleh lelaki tersebut mengikut adat lazimnya adalah sebentuk cincin sahaja, iaitu cincin batu intan atau belian. Selain cincin, beberapa barangan lain turut diberikan seperti sepasang kain dan selendang, selipar atau sepatu, kuih-muih, manisan dan yang paling utama dan dianggap sakral, sirih junjung. Jumlah hantaran yang dihantar oleh pihak lelaki akan dibuat dalam angka ganjil dan dibalas lebih oleh pihak perempuan, selalunya sebanyak 2 tulang. Kemudian perempuan akan disarungkan cincin di jari manisnya, tanda sudah bertunang oleh ibu saudara pihak lelaki. Maka pihak perempuan akan menetapkan dan membincangkan hantaran untuk perkahwinan berdasarkan status seseorang perempuan itu. Semasa akad nikah, majlis ini kebiasaannya akan dijalankan sehari sebelum majlis perkahwinan diadakan. Lazimnya, sementara menanti kedatangan rombongan pengantin lelaki, majlis berzanji atau pukulan kompang diadakan. Tok Hadi juga akan membacakan khutbah nikah, menerangkan secara umum akan tanggungjawab suami isteri dan berkaitan rumah tangga yang lain. Ijab dan kabur berlangsung. Selepas akad nikah, pengantin lelaki akan melakukan upacara membatalkan air sembahyang. Adat ini dilakukan sebagai satu simbol bahawa pasangan tersebut telah sah diijab kabulkan. Majlis persandingan. Pengantin lelaki yang juga sudah siap berpakaian selengkap pakaian cara Melayu asli atau casual untuk berarak. Pertunjukan silat akan dijalankan dalam masa beberapa minit, kemudian mempelai akan dipimpin ke pintu rumah. Kedua-dua pengantin akan duduk bersanding di hadapan kesemua tetamu dan keadaan inilah yang disinonikan dengan istilah raja sehari. Setelah itu, majlis diteruskan dengan adat merenjes atau menepung tawa. Setelah selesai merenjes, perenjes akan diberi bunga telur sebagai penghargaan terima kasih. Walimatul Urus. Tujuan adalah untuk memberitahu kepada masyarakat bahawa pasangan tersebut telah pun berkahwin, seterusnya mengelakkan fitnah. Adat istiadat ini masih diamalkan oleh masyarakat Melayu sehingga hari ini. Beberapa bentuk hiburan yang moden dipersembahkan seperti nyanyian karaoke dan ditambah dengan celoteh DJ yang dijemput khas bagi memeriahkan majlis perkahwinan. Apa hukum melakukan persandingan secara terbuka dan beberapa perkara lain dalam perkahwinan seperti tepung tawa, sirih junjung, ina laki-laki? Jawabnya, bersanding itu tidak haram kalau kena pada caranya. Duduk atas kerusi lepas kahwin bukan hak Hindu. Hak Hindu ni mesti atau tepuk sirih. Hak tu haram di sisi syarak. Tak boleh atau melainkan pengantin perempuan memang makan sirih baru boleh atau. Itu juga dengan tabur berah, tak boleh tabur berah kerana kata ulama membazir. Faham? Tapi kalau renjih air mawar, air yang berwangi, hukumnya sunat pada syarak. Jadi tengok-tengok. Pasang lilin boleh. Pasang rumah dia blackout, tak ada lilin, tak ada api. Tapi rumah yang telah ada lampu, pasang lilin jadi adat agama Majusi, haram pasang lilin. Hantaran-hantaran yang tak boleh, hantar sirih saja. Hal lepas-lepas kita buat, astagfirullahalazim. Dulu aku bodoh, sekarang aku tahu dah. Hantaran lain boleh, tak ada masalah. Nak letak benda, nak letak kasut, ada dulang letak apa benda ni, minyak wangi boleh. Dulang ni letak apa benda, kereta labi boleh belaka, tak ada masalah. Mesinnya ke, kau pandai lah. Begitu juga bila nak duduk situ, janganlah maknanya perempuan, pengantin perempuan mendedahkan aurat, tayang rambut, tayang kepala bau, tayang tekuk. Hak lepas-lepas kita bersanding gitu, bertaubat kepada Allah. Allah Maha Pengampun dan penerima taubat, tak ada masalah. Hak akan datang buat molek, pakai tutup aurat dan sebagainya. Jangan make up lebih-lebih. Ni muka dia sampai jadi macam kereta Mybi. Nampak tak? Siang tengok ke pengantin. Orang kata, putih juga. Oh, putih juga. Pasal dia lama tepung dah. Balik karang, dia mandi, dia kokok dengan sodek, cabut habis dengan make up, hitam beletung. Tutup aurat. Jangan pakai baju ekor-ekor. Kerana tu upacara pengantin agama Kristian.
Faham? Jangan main lepo-lepo bunga lepas pada nikah. Itu ajaran Nasrani. Faham tak? Jangan cium depan orang ramai. Ni dulu orang cium batai semayang ni. Cium tangan je. Lepas tu tambah cium pipi pula. Lepas cium pipi, cium hidung pula. Yang terbaru 2012, romen terus depan Tok Imam. Ini telah berlaku. Sama macam pengantin Kristian nikah dalam gereja. Faham? 2012 telah mencatat sejarah pengantin perempuan dan laki-laki Islam bercium mulut di depan khalayak ramai. Tok Imam hak mati bini 7 tahun tu. Neleh terus hai liu. Tak tengok. Saya merancang nak kahwin, tapi tak mau ikut adat Melayu kerana habiskan duit. Kalau tak ikut adat, dapat tentangan keluarga. Apa cara terbaik untuk masalah ini? Untuk masalah ini, kita buat dua-dua. Hak keluarga pun ada, hak agama pun ada. Kerana al-adatu muhakkamah. Hak adat ini bukan salah sebenarnya. Adat ini kalau tak bertentangan syarak, muhakkamah, dipakai hukumnya di sisi syarak. Jadi yang salah saja kita tak buat, yang elok kita teruskan. Faham? Jadi ibu bapa kita tidak terkilang sangat. Daripada 4 perkara yang dia nak buat, 2 kita tak buat dan kita jelaskan sebab haram pada syarak, 2 lagi yang adat tak ada salah, kita teruskan. Itu cara dia. Jangan ekstrim sangat. Kerana ibu bapa kita, dia yang bersusah payah membesarkan kita. Faham? Janganlah benda yang harus pun kita buang juga. Kena ingat budi orang tua. Ada pun yang haram, budi tak boleh. Umpamanya mak dia kata boleh masa kahwin kat gi, kena lepas daunnya, ikat, terik atas dahi pengantin, terik biar terbuka, baru mu dapat anak. Tu tak boleh buat. Kerana terang-terang syirik khurafat. Faham? Ada pun makan dengan ibu bapa, makan adat, tak ada salah pada syarak. Faham? Teruskan, tak ada apa-apa. Jadi janganlah kita seorang. Hidupkan bermasyarakat, berkeluarga. Mak pula jangan lebih-lebih sangat. Anak kita tu tak mau buat semua, buat sikit. Okey dah tu. Ni dak, hang tak bersanding, aku tak mau campur. Susahlah pula. Ingat kalau hang tak bersanding, aku tak reda sampai mampu. Susahlah anak kita dengar. Hang bukan anak aku lagi. Terus berat belaka tu. Timbang-timbanglah tasamuh berlebih kurang. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dalam garis panduan khurafat dan azimat menyatakan khurafat sebagai cerita sama ada rekaan atau khayalan, ajaran, pantang larang, ada istiadat, ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang daripada ajaran Islam. Melalui takrif ini jelas bahawa khurafat adalah perbuatan syirik dan dosa besar lantaran ia merosakkan akidah kerana mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud Allah tidak ampunkan dosa syirik sementara Dia memaafkan dosa-dosa yang lain. Maka sesiapa yang mempersekutukan atau syirik kepadanya, sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat 48. Mereka yang melakukan perbuatan khurafat wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan akidah daripada kekufuran.